Okey, Assalamualaikum, Cikgu Tah. Saya Nik Marwani binti Haji Ibrahim. Mula-mula saya nak ucap terima kasihlah ke Cikgu Tah sebab, sudi meluangkan masa malam ni untuk saya buat, Google Meet lah. Sebenarnya saya perancangan minggu ni saya nak pergi jumpa face to face dengan cikgunya. Untuk ni lah, untuk interview. Memang you pun dah bagi surat semualah untuk masuk sekolah. Tapi disebabkan saya anak beranak ni kena COVID tu kak, saya terpaksalah buat secara online lah cikgu. Terima kasihlah cikgu sudilah walaupun dah dekat pukul 11 ni. Cikgu sudi untuk untuk melayan lah sedikit persoalan saya pasal audit sekolah lah. Dan untuk makluman cikgu, semua maklumat yang direkodkan ni kita orang tidak tak royak mana-mana. Gitulah laporan audit. Lagipun laporan audit sekolah cikgu dapat penarafan 4 bintang. 4 bintang ni dia yang kedua molek lah. Baik saya rasa. Okay, 4 bintang ni. Dan setahu yang saya tengok laporan audit ni cikgu ni ada satu je kesalahan. Yang lain semua TikTok. Okey. Boleh cikgu kita start dengan soalan cikgu? Barang. InsyaAllah boleh jawab, saya jawab. Okey. Boleh tak saya cikgu ceritakan sedikit tentang pengalaman cikgu untuk menguruskan sekolah. Ya baloh pula budak-budak. Senyap. Maksudnya berkaitan dengan berkisah tentang audit ke macam mana tu? Agana? Berkisah tentang audit ke macam mana? Berkisah tentang keuangan lah, keuangan sekolah. Okay. Keuangan kan cikgu pengalaman cikgu sebagai menguruskan keuangan semasa berada di sekolah cikgu, pengalaman cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nik lah bertemu mesra dengan saya lah. Tapi saya harap apa yang saya cakap ini menjadi satu rahsia lah kita kata kan. Untuk assignment sajalah. Assignment. Okay. Di sekolah saya tu SK Bunusul sekolah kedua saya. Sekolah pertama saya adalah di SK Rahmat. Di SK Rahmat tu sedikit sodotan ke belakang lah kata. SK Rahmat tu saya punya seorang kerani yang top 10 lah kita kata menjadi rebutan sekolah-sekolah. Di mana nama dia Encik Asyari ni seorang pengurus keuangan yang sangat baik. Sejak saya pergi di situ penarafan cemerlang. 2 tahun dah ada di situ cemerlang. Dan saya cuba nak bawa benda ni ke SK Pondok Susu. SK Pondok Susu ni dia ada 2 kerani. Satu kerani keuangan, satu kerani pengurusan perkhidmatan lah. Jadi kita dengan kerani ni kita tak boleh lepas tangan. Kita tak boleh lepas tangan. Mana kita kena ambil tahu setiap keuangan yang masuk sekolah, sama ada suap ataupun sebagainya lah. Kita kena tanya kerani, kita terpaksa walaupun kita tak tahu, kita kena membijakkan diri kita. Kita tak lepas tanya ke dia saja urus. Tanya, ni duit ni daripada mana sumber dia, bila tarikh bayar dia, berapa masuk, berapa belanja. Kita kena ambil tahu semua sekali. Kita sekali-kali tidak boleh lepas tangan, agak kerani tu bijak tu tak boleh. Kita ambil tahu. Segala pembayaran kita mesti ambil tahu. Itu je cara saya lah. Cara cikgu lah. Kita tak pandai keuangan tapi kita kena ambil tahu. Cikgu tak lepas ke kerani lah. Tidak lepas 100%. 100%. Kita kena tengok. Boleh saya tahu cikgu berapa lama duduk di sekolah ni? Berapa lama duduk di SK Pondok Susu? SK Pondok Susu ni saya baru lagi. Saya mula 18 bulan 4 baru ni. 18 bulan 4. Tak sampai setahun lagi lah.
lepas tahun lagi lah. Hmm. Hampir setahun lah di sini. Okey. Cikgu Napi tu, mute Cikgu Napi. Mute. Okey, cikgu, macam kita tahu kan sebelum mungkin saya tak tahu proses apa ni sekolah macam mana. Sebelum dia lantik pengetua ke guru besar ke kan? Boleh saya tahu tak sebelum cikgu dilantik jadi pengetua ataupun guru besar, apa nama cikgu ada pemahaman tak tentang pengurusan keuangan sekolah? Macam ada orang hantar kursus ke ataupun gana sebelum kita dilantik menjadi pengetua atau guru besar, kita mesti menduduki satu kursus. Dia dipanggil MPQL. MPQL ni kursus pengetua dan guru besar kebangsaan. Macam saya dapat kursus ni di IAB Jitra, cawangan Jitra Alustar. Itu saya. Kita kursus selama 3 bulan. Oh, lama. 3 bulan. Tetapi kira 3 bulan duduk situ lah. 3 bulan tu kita berulang-alik lah. Tempoh dia 3 bulan. Dia ajar kita lah bagaimana nak urus keuangan lebih kurang. Gitulah. Tidak keseluruhannya lah dia ajarnya. Adalah pendedahan tentang bagaimana kita nak menguruskan keuangan, bagaimana kita nak nak teka pegawai keuangan kita di sekolah. Gitulah. Teknik-teknik lebih kurang lah. Selebihnya tu kita kena belajar sendiri. Pengalaman kita sendiri deh. Pengalaman kita kena tanya khabar kawan-kawan kita di sekolah-sekolah lain macam mana. Tak lewat bijak seorang lah. Kita jangan rasa kita ni hebat. Kerana banyak lagi benda yang perlu kita belajar. Ya, cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Apa dia masalah yang biasa yang cikgu hadapi masa cikgu menguruskan keuangan di sekolah? Itu dia. Biasanya kita mengharapkan seseorang kerani keuangan kita atau pembantu tadbir keuangan kita menguruskan keuangan dengan cemerlang. Jadi oleh itu kita tidak boleh membiarkan kerani keuangan kita tu membelanjakan sewenang-wenangnya. Orang tu masuk wayak nak order agon ni, orang ni masuk nak order agon ni, tak boleh. Kena bincang dulu dengan saya. Apa-apa keputusan saya buat, saya rujuk kepada kerani. Contohnya panitia, nak belanja duit apa-apa, jangan terus belanja. Kena melalui saya dulu. Saya bincang dengan kerani keuangan, bahagian mana yang boleh dia belanjakan duit, bahagian mana yang boleh ambil duit untuk dibelanjakan, baru boleh. Tidak boleh sewenang-wenangnya. Nak ambil LO saja pergi kedai tak boleh. Kita kena kawal benda. Okey. Cikgu, soalan ni saya nak tanya ni soalan yang kita orang rangka sebenarnya. Kebanyakan soalan yang kita rangka ni sekolah kita orang kena wajib ambil 3 butir sekolah. Dan sekolah cikgu ni sekolah yang paling antara tiga-tiga kami ni, sekolah cikgu ni sekolah yang paling hebat lah antara tiga-tiga. Lepas tu 2 lagi sekolah tu 1 bintang dengan 2 bintang. So soalan ni dia macam lebih kepada pengalaman lah, macam mungkin perkongsian lah gana cikgu buat ke. So tak ada gapa-gapa niat ni dah, cuma nak tanyalah dari segi isu kawalan pengurusan, apa yang cikgu buat untuk memastikan pengurusan keuangan tu berjalan dengan lancar. Contoh cikgu, saya baca audit cikgu sekolah Bunuk Susu, dia cuma ada satu je masalah yang audit tu bagi, dia royak voucher tidak dikepilkan sekali bersama dengan bukti pembayaran. Hak tu yang masalah. Hak lain semua tak ada masalah. Masalah voucher tu. So cikgu nak menghadapi nak royak ni, nak memastikan pengurusan benda-benda gitu tu berjalan dengan lancar lepas ni. Kita kena baikilah. Hak dia teguran audit tadi kita kena ambil serius. Sangat serius teguran audit ni. Kita sekali-sekali tak naklah sebarang bentuk teguran daripada audit. Tapi satu kesalahan serius lah tu. Dan ini tidak berlaku zaman saya tu.
Ya. Tak Cikgu boleh masa tu cikgu duduk SK Rahmat lagi ke? lagi. Ah, InsyaAllah nanti cikgu InsyaAllah lah. cemerlang kot. InsyaAllah lah kita akan cuba yang terbaik lah. Tu sebab tadi saya kawal cara pembelian tadi tu. Hanya Oh. apa-apa perbelanjaan mesti melalui saya. Tidak boleh terus pada kerani keuangan. Gitu. Mesti Biasanya sekolah-sekolah ni tak melalui pengetua ke? Guru besar ke? ada. Oh, ada. Ada. Sebab demo rasa demo lama situ, demo boleh mempengaruhi kerani keuangan, demo boleh belanja suka-suka. Oh. Saya nak beli tu. Tapi dengan saya kawal lah. InsyaAllah. Kalau ni saya rasa kita boleh mengelakkan daripada teguran audit. Oh, gitu deh. Sebab Ada. sekolah lain tu memang banyak lah masalah. Banyak lah saya baca pun. Kejut juga kita baca. Sekolah ni gini. Kiranya sekolah bunuk susu ni hebat jugalah. Sama-sama kerani tu pun. Sama-sama kerani tu tidak boleh nak order. Walaupun dia ada kuasa nak tepah barang dengan pembekal apa. Tak boleh. Mesti melalui saya juga. Kalau ni kerani tu suka-suka je. Dia habis kertas A4 contohnya. A4 nak buat CJ ke apa. Dia tu pergi beli kedai. Sedang kita tahu daripada punca mana duit tu nak ambil. Kerani keuangan dia tahu punca mana dia nak ambil duit tu. Duit suar ke apa ke. Duit sumbangan ke. Dia tahulah. Tu cara dia. Kita kena kawal. Oh, cikgu. Ada tak pada pandangan cikgu lah. Isu gini. Isu stok. Kita terima stok tapi pegawai penerima stok tu bukan orang yang dilantik. Ada tak pada pendapat cikgu? Gana cikgu nak atasi masalah gitu? Macam kita order barang. Orang yang terima barang tu bukan orang yang sepatutnya. Macam mana cikgu nak hadapi masalah gitu? Tak apa. Tapi jangan gunakan barang tu dulu. Mesti dipastikan barang tersebut masuk stok terlebih dahulu baru boleh guna. Tidak boleh ambil. Siapa ambil guna tak boleh. Kalau tidak ngamuk. Masuk store dululah. Ngamuk panglima awak gitu kan. Mesti. Kalau barang tidak orang tuai hak, tak boleh sekali guna barang tu. Masuk stok dulu baru boleh guna. Dia biasanya barang itu masuk store dulu kan? Stok utama dulu baru lewat tubik kan? Lewat tubik. Masuk stok dulu barang tu. Kalau dia masuk, berapa bilangnya, siapa penerima. Dan saya kawal. Buku kawalan, misalnya kertas manilaka, masuk 50 keping. A ni ambil berapa? Berapa bilangnya A ambil? Untuk tujuan apa? Saya ada buku dia. Baru kita tahu pergerakan dia. Tahu pergerakan stok tu ni? Pergerakan stok tu. Okay. Cikgu, ni nak tanya ni dari segi kawalan pengurusan bantuan pula. Contohnya isu peagihan peruntukan seperti duit KUAM orang panggil kan? KUAM atau duit EMK. Yang tidak diagihkan kepada murid atau lewat diagihkan kepada murid. Apa contohnya terjadi pada sekolah cikgu? Ataupun apa pandangan cikgu? Nak kena buat gan? Yalah setakat ni kita tak ada lagi lah. Kita tak ada lagi buat benda lagi tu tidak masalah tu tak sampai sekarang, tak apa nak kata tidak terjadi lagi, tidak berlaku sekarang. Tapi kalau pendapat cikgu, cara cikgu gana? Contoh kalau terjadi, gana cikgu nak buat? Kalau terjadi tu kita kena panggil AJK kita lah. Panggil AJK kita sebab kita ada AJK KUAM apa semua kita ada AJK. Yang bertanggungjawab nak pilih mana murid yang layak. Ini bukan keputusan saya seorang. Bukan keputusan pentadbir, keputusan ahli jawatan kuasa. Apa keputusan jawatan kuasa, itulah kita buat. Kita laksana. Kiranya perbelanjaan macam cikgu ayat, perbelanjaan kawalan, perbelanjaan sekolah cikgu ni memang cikgu kawal 100%. Cikgu tak agak dia. Kita kawal, bukan tak agak, tapi dalam kawalan kita. Okey. Dalam kawalan kita. Lepas tu syarikat yang dilantik tu kiranya cikgu tahu untuk gapo dia pembelian dan tujuan gapo dia. Cikgu tahu belaka. Bawah pengetahuan cikgu deh.
Allah. Kita tahu pembekal tu. Pembekal yang masuk tu, apa je bawa benda. Dan setiap pembekal, untuk pembelian satu-satu barangnya, kita ada 3 tawaran, sebut harga. Mesti ada 3 tawar sebut harga. Dengan 3 syarikat. Contohnya kita nak beli dakwah toner lah, toner printer lah. Kena ada 3 syarikat, sebut harga. Syarikat A RM36, syarikat B RM38, syarikat C RM39. Kenapa kita pilih hak A? Sebab A lebih murah tawaran dia. Kita tahu. Sebab ini audit akan tegur kita. Kenapa pilih RM39 sedangkan ada RM36? Syarikat A tawar RM39, kenapa awak pilih syarikat C? Kita kena jawab. Kawal pembelian dia. Kawal pembelian. Okey. Dalam isu kawalan pembelian. Ni tak ada saya masalah ni. Okey. Okey, saya nak tanya soalan kiranya lah ni. Apakah perkara yang cikgu akan lakukan untuk memastikan kawalan penerimaan dijalankan dengan berkesan? Dan untuk mengelakkan apa dia goyak penyelewengan. Kan cikgu? Cikgu nak buat kan supaya contoh bukan sekolah cikgu tapi cikgu nak contohnya kalau terjadi ataupun cikgu nak beri nasihat lah. Kalau terjadi kena kita tegur secara hormat lah kepada kani keuangan kita tu. Kita tak boleh tegur yang boleh kata menyebabkan dia down dalam pengurusan tu. Kita tegur secara hormat. Tak boleh tegur di khalayak ramai. Panggil dia masuk bilik kita, tegur. Sepatutnya awak boleh buat gini. Bukan salah, mungkin awak silap. Bukan salah, itu satu kesilapan. Tak sengaja. Tak sengaja. Awak sepatutnya gitu. Jangan sekali-kali. Pitching pun kena low pitch kan? Ya. Tak boleh high pitch kan? Tak boleh. Okay. Saya pun penutup dah ni cikgu. Kepada nama saya nak bagi ni lah peluang untuk cikgu tambah ataupun kongsi ke gana cikgu pengalaman cikgu untuk falsafah diri sendiri ke menguruskan keuangan pentadbiran sekolah ke. Ada cikgu macam ada kata kunci ke bukan kata kunci ke panggil apa dia teknik macam cara cikgu macam jati diri gana untuk cikgu uruskan macam okey salah satu buat aku nak buat dengan betul, aku nak buat dengan hebat contoh gitu. Untuk anak-anak murid aku untuk apa nasihat cikgu untuk sekolah-sekolah yang yang orang kata ada masalah gini ke. Saya mula-mula jadi guru besar dapat posting tu rasa seronok juga kan. Dapat seronok juga, rasa suka lah jadi guru besar di Rahmat tu. Jauh tapi seronok. Sebab kita kursus MPQL, kursus ke guru besar tu kita boleh aplikasi. Apabila masuk di Rahmat, hutangnya ya Allah terlalu banyak hutang Rahmat ni. Hutang keuangan. Beban hutang tu banyak di Rahmat. Tetapi prinsip saya, kita walaupun tidak hutang tak habis tapi hutang wajib dibayar. Guru besar dulu tu berhutang banyak. Saya terkejut tengok. Contohnya dia beli kapur. Kapur tulis. Kalau terbalik atas kita patah tekuk. Tersusun tepi dinding. Terkejut saya. Saya tanya ni apa harga ni mau ni? Itu kisah lalu. Ni kata kisah lalu boh. Jadi falsafah saya, hutang wajib dibayar. Walaupun tidak habis dalam satu masa lah, satu jangka masa yang pendek. Kita mesti uruskan keuangan dengan cara yang paling baik. Satu langkah ke dalam penjara. Uruslah keuangan dengan cara yang paling baik. Okey. Saya rasa saya pun boleh juga ilmu daripada cikgu ni. Cikgu pun kongsi walaupun pengalaman tak banyak mana pun. Yalah cikgu berapa tahun jadi guru besar pengetua cikgu? Saya baru 3 tahun. Okey. SK Rahmat Rata Panjang cikgu dulu ni. Ya, Rata Panjang. Ujung pasti mat.
Saya dulu berulang kot tu di KK Jeli saya, ngajar di komuniti Jeli. Oh. SK Rahmat Del lah dulu. Tepi jalan tu ni. Tepi jalan. Okey. Okey cikgu, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Ta sebab di atas kesudian cikgu untuk saya temu bual untuk cikgu malam ni lah. Pada malam ni walaupun sudah lewat malam. Terima kasih banyak-banyak cikgu. InsyaAllah saya doakan sekolah cikgu tahun ni boleh cemerlang. 5 InsyaAllah. bintang. Saya akan Di cuba atas baik. pimpinan cikgu lah. Cikgu teraju insyaAllah boleh 5 bintang. InsyaAllah. Sama-sama. Okey. Kembali. Okey. Terima kasih cikgu. Cikgu doakan supaya saya boleh A dah cikgu dah. InsyaAllah. Banyak ni cabaran saya ni. Memanglah banyak-banyak. Tak apa cikgu piada. Cikgu pian itulah.